Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like, dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia dan pendengar berita panas hari ini dan terkini dari Mahkamah. Lantik Peguam Persendirian Kendali Bicara 1MDB Najib Peguam Negara digesa. Berita penuh. Para peguam menggesa Peguam Negara melantik Peguam Persendirian untuk bekerjasama dengan Timbalan Pendakwa Raya TPR dalam perbicaraan 1MDB. Najib Razak melibatkan RM2.28 bilion ringgit. Mereka berkata, kepekaraan dan pengalaman luar diperlukan untuk kes jenayah Kola Putih kerana sifatnya yang rumit, banyak dokumentasi dan jangkauan rentas sempadan. Menurut mereka, kes ini juga menarik perhatian global kerana melibatkan bekas Perdana Menteri dan sejumlah besar dana awam. Mereka mengulas kenyataan Peguam Negara Idrus Harun bahawa perbicaraan 1MDB Najib dan rayuan Rosmah Mansur bagi kes rasuahnya kini dikendalikan TPR sepenuh masa. Idrus yang juga bertindak sebagai pendakwa raya berkata beliau mempunyai keyakinan penuh pendakwaannya boleh mengambil alih tugas itu. Beliau berkata demikian ketika ditanya sama ada Peguam Persendirian akan menggantikan bekas Hakim Mahkamah Persekutuan dan pendakwa raya ad hoc Gopal Sri Ram yang meninggal dunia Ahad lalu. Peguam Rafiq Rashid Ali berkata, kes salah guna kuasa dan pengubahan wang haram 1MDB Najib membabitkan dakwaan jenayah terhadap negara dan orang awam. Sebagai pendakwa raya, Idrus harus ingat anak guamannya ialah rakyat Malaysia dan beliau mesti menjawab kepada mereka, katanya. Bekas pengurusi bersama Jawatan Kuasa Undang-Undang Jenayah Majlis Peguam itu berkata, mereka yang terlibat dalam skandal 1MDB telah didakwa dan didapati bersalah di Amerika Syarikat tetapi bukannya di Malaysia. Beliau merujuk bekas pegawai bank Goldman Sachs, Roger Ng, yang disabitkan tuduhan rasuah oleh juri AS April tahun lepas atas peranannya membantu menyeleweng ratusan juta dolar daripada 1MDB. Pendakwa di sini berkata Goldman membantu 1MDB mengumpul dana sebanyak USD 6.5 bilion melalui 3 jualan bon, tetapi USD 4.5 bilion disalurkan kepada pegawai kerajaan, pegawai bank dan sekutu mereka melalui rasuah dan sogokan antara 2009 dan 2015. Dunia sedang memerhati bagaimana pihak pendakwaan akan mengendalikan kes Najib mulai sekarang, kata Rafiq. Beliau berkata jika perlu, pendakwa raya mesti bersedia mengupah peguam berkelayakan dan berpengalaman kerana kes 1MDB mengenai kehilangan dana awam. Peguam Syed Iskandar Syed Jaafar berkata, Sri Ram tidak mengenakan sebarang bayaran kepada kerajaan apabila bekas Peguam Negara Tommy Thomas melantiknya untuk mendakwa dalam kes berkaitan 1MDB serta kes rasuah membabitkan Rosmah pada Ogos 2018. Bayaran guaman Sri Ram untuk pelanggan korporat dan individu dalam kes sivil agak tinggi. Bagaimanapun, beliau melakukan hikmat negara dengan tidak mengenakan bayaran 1 sen pun kepada pembayar cukai Malaysia, katanya. Kenyataan media yang dikeluarkan Thomas pada 31 Ogos 2018 mendedahkan Sri Ram tidak mengambil sebarang bayaran dan bertindak secara pro bono. Syed Iskandar berkata, Peguam Negara dan Pendakwa Raya perlu melantik peguam berpengalaman dengan minda lincah dan lidah tajam untuk menandingi pasukan pembelaan Najib yang hebat. Peguam Gok Ngek Siong berkata, tiada peguam akan cuba mengendalikan kes 1MDB melainkan diberi imbuhan munasabah. Ia kes sukar dan rumit. Seorang peguam yang menyertai pasukan pendakwaan untuk memberi tumpuan kepada kes 1MDB mesti diberi pampasan atas kehilangan peluang menolak kes lain dalam amalan guaman pribadinya, katanya. Sri Ram bekerjasama dengan TPR dari Jabatan Peguam Negara sejak 2018 untuk menyelia kertas siasatan dan mengetuai pasukan pendakwaan dalam 3 kes. Najib sedang dibicarakan atas 25 tuduhan pengubahan wang haram dan salah guna kuasa berhubung dakwaan
penyelewengan dana 1MDB berjumlah RM2.28 bilion yang dimasukkan ke akaun Ambank miliknya. Kes yang bermula pada 2019 itu masih di peringkat pendakwaan. Dengan 41 saksi dipanggil setakat ini, 10 lagi saksi termasuk seorang dari Singapura akan memberi keterangan sebelum pihak pendakwaan menutup kesnya. Tahun lepas, Rosmah didapati bersalah atas 3 tuduhan rasuah berhubung projek tenaga hybrid solar untuk 369 sekolah luar bandar di Sarawak bernilai RM1.25 bilion ringgit. Sri Ram juga ketua pendakwa raya dalam kes meminda laporan audit 1MDB melibatkan Najib dan bekas ketua pegawai eksekutif 1MDB Arul Kandasamy. Mahkamah akan memutuskan jika kedua-dua mereka perlu membela diri atau dibebaskan pada bulan depan. Salam sejahtera dan selamat malam kepada seluruh rakyat Malaysia dan pendengar berita seterusnya. Hamzah, kerajaan peralat SPRM untuk bunuh kredibiliti Bersatu. Berita penuh. Susulan pembekuan akaun bank Bersatu, Setiausaha Agungnya Hamzah Zainuddin mengecam kerajaan yang menurutnya menggunakan agensi kerajaan sebagai alat untuk membunuh kredibiliti Bersatu serta Perikatan Nasional PN. Hamzah dalam satu kenyataan hari ini berkata, rakyat sedar tentang strategi jelek pentadbiran semasa untuk mengalihkan perhatian rakyat daripada kelemahan, kegagalan dan nepotisme. Bersatu dapat menerima alasan bahawa langkah yang diambil SPRM itu adalah sebahagian daripada proses siasatan mereka terhadap fitnah yang dilemparkan kepada Bersatu. Bersatu akan terus memberi kerjasama dalam siasatan ini agar fitnah jahat ke atas Bersatu dapat dihentikan segera, katanya sambil menambah pemimpin dan pegawai parti diminta memberikan kerjasama penuh. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki sebelum ini mengesahkan bahawa akaun Bersatu telah dibekukan untuk membantu siasatan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Harap, pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram. Pendedahan itu berlaku hanya sehari selepas Bersatu mengisytiharkan akaun 2020 dan 2021 dalam usaha untuk menentang dakwaan rasuah. Pada mulanya dipercayai pembekuan itu berkaitan siasatan SPRM terhadap dana kerajaan berjumlah RM92.5 bilion dana rangsangan pandemik yang didakwa diselewengkan. Bagaimanapun sumber SPRM mendakwa pembekuan akaun itu adalah atas dakwaan Bersatu menerima sumbangan daripada kira-kira 10 kontraktor yang menerima pelbagai projek semasa parti itu mentadbir kerajaan. Menurut sumber itu, jumlah sumbangan disyaki lebih RM300 juta ringgit. Mereka mendakwa baki dalam 2 akaun bank Bersatu ketika ini adalah sekitar RM40 juta ringgit. Pada awal Januari, SPRM menahan seorang ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat swasta sebagai suspek dalam siasatannya. Ketua pegawai eksekutif itu disyaki menjadi orang tengah dalam pengagihan projek kerajaan di bawah pakej rangsangan ekonomi antara 2020 dan 2022. Suspek itu kemudiannya ternyata seorang ketua bahagian Bersatu. Turut didakwa bahawa RM4.5 bilion daripada jumlah ini telah dimasukkan ke dalam dana PN untuk pilihan raya umum ke-15. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin menafikan dakwaan itu.